Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AGI ada hadiahkan mereka punya flash drive kepada saya yang berkapasiti 256GB. To be honest, saya memang perlukan produk ni sebab dia sangat membantu saya bila mana saya nak buat video tentang laptop baru, PC baru, grafik card baru yang mana saya perlu lakukan benchmarking. So, dengan adanya flash drive yang bersaiz besar, kapasiti besar, senang untuk bawa ke mana-mana dan susah untuk rosak ni, saya dah tak perlu download satu persatu game bila mana saya nak test PC baru, laptop barulah. Saya just masukkan semua software tu ke dalam flash drive ni dan saya boleh cucuk dekat mana-mana device yang saya nak buat benchmarking tu. That's why saya memang hargai gila hadiah yang AGI bagi kepada saya ni. Maybe dia punya brand anda jarang dengar sebab brand ni memang tak popular dekat Malaysia, tapi dia punya kualiti memang mantap habislah. Dan sebagai tanda terima kasih saya kepada mereka, saya nak buat video ni. Cuma saya fikir kalau konten saya tu berkisarkan flash drive semata-mata, konten saya akan jadi tak informatif. Video saya akan jadi tak best. That's why saya buka sesi tanya jawab dekat community channel YouTube Mona Lisa. Saya bagi tahu kalau anda ada apa-apa soalan berkenaan dengan storage, tak kisahlah SSD ke, hard disk ke, NAS ke, anything related to storage, anda boleh tanya dekat situ. Kalau soalan anda menarik, saya akan bagi hadiah keychain kayu Mona Lisa yang terbaru yang anda sedang tonton sekarang. Dan bila saya go through semua soalan yang ditanya, 416 soalan secara total, saya dapati ada 5 soalan yang menarik untuk saya jawab dan kongsikan dengan audiens Mona Lisa. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom. Okey, soalan pertama dari Zamdin. Abang Cerah nak tanya, saya punya input card hard drive saya rosak. Saya cuma nak tukar kepala input dia sahaja. Bila bawa ke kedai, owner cakap hard drive tak boleh nak baiki. Saya macam, serius lah, banyak kenangan dengan anime dalam hard drive tu. Muka sedih. Sedih tapi gembira, something like that. And bila saya baca balik komen reply dia dekat bawah, dia bagi tahu yang dia punya hard drive tu ialah external hard disk lah. Memang betul, bila kita punya external hard disk rosak, kita boleh je tukar ke casing baru. Harga casing pun dah tak mahal sekarang. Kalau yang USB 3.0 tu, maybe kita boleh dapat serendah RM20 Malaysia sahaja. Dia just tukar hard disk lama, masukkan ke dalam case tu dan kita boleh guna macam biasa. Cuma sepanjang saya kerja dekat Mona Lisa ni, ada beberapa case saya jumpa yang external hard disk dengan dia punya connector di bahagian hadapan, SATA connector tu, dia dah melekat, dia dah solder habis dekat situlah. Biasanya dia punya port USB 3.0 ataupun mini ataupun micro 5 pin kabel punya connector tu, dia dah solder dekat atas board. So untuk kedai-kedai biasa yang memang tak pandai soldering, memang tak buat repair untuk motherboard, mereka tak boleh nak repair external hard disk macam ni lah. But still, kalau anda pandai soldering, anda pandai tukar dia punya kepala dan sebagainya, yes, anda boleh baiki lagi anda punya external hard disk. So, bila kedai tu kata tak boleh baiki, mungkin ada dua possibility. Yang pertama, mereka memang nak jual hard disk mereka yang ada stok tu. Yang kedua, kemungkinan besar kes yang macam ni, yang mana external hard disk tu dia dah bercantum dengan dia punya port. Yang ni memang kita tak dapat tukar lah. So, itu soalan yang pertama. Tapi sebelum kita pergi kepada soalan yang kedua, saya nak unbox dahulu AGI USB 3.2 Gen 1 flash drive ni, 250GB. Dia punya packaging memang simple saja. Sekejap, saya takut luka tangan. Alright. Sejujurnya memang AGI tak suruh saya buat video ni dan sebenarnya produk ni belum lagi masuk ke Malaysia. Bila saya PM mereka tanya harga, mereka pun tak bagi tahu harga. Mereka just bagi tahu ini hadiah untuk saya sebab saya ada guna mereka punya SSD untuk buat video sebelum ni. Okey, inilah dia rupa produk dia. Saya tak nak tukar saya punya angle kamera. Dekat depan ni dia dibuat daripada leather, daripada kulit. Lepas tu dekat depan ni dia ada dia punya logo AGI tu dan dia ada keychain dekat sini. Untuk buka dia punya pen drive, kita just buka macam ni.
So kita boleh guna. Okay, so ini dia punya connection ialah USB Type A 3.2 Gen 1 flash drive. Kita tengok dia punya speed macam mana. Saya cucuk dekat saya punya laptop dahulu. Okay, lepas saya buat benchmark guna Crystal DiskMark, bacaan untuk AGI flash drive ni, dia punya read speed ialah 130 MB per second, manakala untuk write speed ialah 93 MB per second. Sangat okay kalau saya bandingkan, let's say saya kena download satu persatu dengan internet di Kelantan ni, memang jauh lagi bagus guna AGI flash drive ni lah. So, kita pergi kepada soalan seterusnya dari Amirul Hafiz. Sudah install OS ke SSD tapi masih slow lagi. Kenapa? Adakah prosesor Celeron atau Pentium kalau dipasang SSD tetap tak ada perubahan? Ini antara isu yang selalu menjadi salah faham di kalangan rakyat Malaysia. Ramai yang fikir untuk lajukan sesebuah laptop ataupun PC, kita just masukkan SSD dan dia terus laju, which is salah. SSD fungsi dia ialah untuk simpan data saja, dia bukan untuk proses data. Betul, bila kita pindah SSD ke dalam kita punya laptop ataupun kita punya PC, loading time tu akan jadi makin singkat lah. Untuk faham benda ni, kita kena bayangkan satu situasi yang mana kita nak bina sebuah rumah. So, untuk bina sebuah rumah, kita perlukan kayu-kayu, dan kayu-kayu tu kita ambil dari bukit dekat Kuala Krai, dekat Kelantan. So, dari sana kita pindahkan, dari hutan tu kita pindahkan kayu balak tadi ke tempat pembinaan, dan dekat tempat pembinaan tu kita berharap kepada pembina-pembina dekat sana untuk siapkan kita punya rumah lah. So, dari situasi ni kita faham dua perkara. Yang pertama, dia ada masa untuk pindahkan balak dari bukit Kuala Krai tu ke tapak pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham untuk bina rumah tu, orang tukang-tukang tu perlukan masa juga. So, ada dua masa yang terlibat dalam situasi ni. Bila kita tukar SSD ke dalam kita punya laptop, sebenarnya kita dah tukar lori yang angkut balak tadi. Dari bukit sana, kita dah tukar ke lori Tesla sampai ke tapak pembinaan. Which is, masa tu jadi makin singkat lah. Tapi rumah kita belum tentu cepat siap lagi. Kita bergantung pula kepada tukang. Kalau tukang yang masih sama dengan tukang yang dulu, so proses pembinaan rumah tu masih lagi sama lah. Dia punya tempoh pembinaan tu mungkin ada cepat sikit tapi tak banyak lah. Tapi kalau kita tukar tukang ni kepada tukang yang lebih mahir, lagi banyak, so dia punya proses pembinaan rumah tu akan jadi makin singkat lah. So ini situasi ataupun analogi yang anda kena faham. That's why bila orang kata, oh laptop Pentium, laptop Celeron, kita tukar SSD dia jadi laju, itu sekadar cakap kosong saja. Dia tak faham secara teknikal apa fungsi SSD dan apa fungsi prosesor. Betul, berlaku sedikit peningkatan, but peningkatan tu tak adalah tinggi sangat hingga menyebabkan laptop Celeron jadi sama laju dengan i3, tak ada. So itu yang kita kena faham. Alright, kita pergi kepada soalan yang ketiga dari Alif Najmi, which is soalan ni saya tak pasti dia memang betul-betul nak tahu ataupun dia guna kesempatan ni sebab dia tahu video ni saya buat khas untuk AGI. So, Alif Najmi dia tanya, SSD brand AGI ada tulis Intel Certificate, apa maksud dia, Abel? So, disebabkan saya pilih soalan dia ni, saya akan bagi dia keychain kayu Mona Lisa yang limited edition tu lah kan. So, AGI memang dia punya SSD ni Intel Certificate. Dia disahkan oleh Intel dan dia memang pakai chipset dari Intel. That's why bila kita cucuk masuk dia ke dalam kita punya PC, kita check dekat BIOS, kita akan nampak yang SSD dia memang tulis Intel dekat situ lah. So, walaupun brand dia tak popular sangat dekat Malaysia, kalau anda nak cari satu brand SSD yang reliable, yang boleh kita bergantung, yang dia punya speed pun okey, anda boleh cari AGI ni. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. So, tahniah kepada Alif Najmi. Kita pergi kepada soalan seterusnya dari MF Motovlog. Salam, minta pencerahan. Harddisk jenis surveillance, harddisk adakah sesuai dibuat harddisk untuk dipasang pada PC atau dibuat eksternal, dan apakah kelebihan yang ada pada surveillance harddisk ni? Surveillance harddisk ni merujuk kepada harddisk CCTV lah, ataupun harddisk yang memang dikhaskan untuk simpan storage. Untuk faham benda ni dengan lebih detail, sebenarnya better saya explain menggunakan contoh dari Western Digital. So, WD dia keluarkan ada banyak harddisk. So, dia ada harddisk blue, ada harddisk green, lepas tu WD purple, WD red dan juga WD black. Ada satu lagi, nanti saya sebut pada akhir video. So, kalau kita tengok kepada pembahagian kategori-kategori hard disk ni, tapi sebelum kita tengok kepada dengan lebih detail tentang hard disk ni, kita kena tahu bila kita check, kita
tengok kualiti sesebuah hard disk, sebenarnya kita rujuk kepada 3 perkara. Yang pertama ialah dari segi speed, dia pindah data. Lepas tu dari segi ketahanan dia, dan juga dari segi power consumption lah. Makin laju speed dia, makin bagus. Makin lama dia boleh tahan, of course makin bagus. Makin rendah power consumption, maka makin bagus jugalah. So, ada 3 perkara ni yang kita kena balancekan supaya kita dapat satu kualiti yang mantap lah. Untuk WD Blue ataupun WD Green, dia famous dengan all-rounder. Dia speed dia okey, lepas tu dia punya ketahanan okey, dan juga dia punya power consumption pun okey jugalah. Itu WD Blue dan juga WD Green. Kemudian kita ada WD Red, yang mana dia fokus kepada NAS, dan juga kita ada Purple yang fokus kepada CCTV. Yang mana kedua-dua ni dia mempunyai speed yang agak perlahan, lepas tu dia punya ketahanan tu memang sangat lama, dan juga dia punya power consumption rendah. So, kita ada pula WD Black yang mana dia fokus kepada performance, tapi dia pakai power yang tinggi dan dia punya ketahanan tu biasa-biasa saja. Mesti anda tertanya-tanya, tak adakah hard disk yang mampu bagi kepada kita kualiti yang mantap gila? Jawapannya ada. Kita ada WD Gold. So, kalau anda ada duit dan anda nak cari satu hard disk yang power, anda boleh beli WD Gold lah. Okey, untuk menjawab soalan MF Moto Vlog ni, anda boleh pergi dekat dia punya YouTube channel. Mesti dia ada buat pasal moto. So, anda boleh pergi dekat dia punya YouTube channel. So, hard disk untuk Purple ataupun Red tu sesuai tak digunakan sebagai hard disk biasa dekat PC? Jawapannya boleh, cuma harga dia agak mahal dan dia kapasiti agak besar dekat situ lah. Cuma saya personally tak recommend. Kemungkinan untuk rosak disebabkan dia bergerak-bergerak tu ada tinggi. Physically dia tak strong, walaupun ketahanan dia dari segi write dan juga read tu lama, tapi dari segi physically dia tak tahan seperti mana Blue dan juga Green lah. So that's why saya tak berapa recommend anda untuk jadikan Purple dan juga Red sebagai anda punya external hard disk. Alright, kita pergi kepada soalan yang terakhir kalau saya tak silap. Yes, Samsul Azli, kenapa storage tak full memory? Contohnya pendrive 2GB tapi available hanya 1.96GB. Saya expandkan lagi dia punya soalan tu. Sebagai contoh, kalau kita beli hard disk 1TB, bila kita check dekat kita punya property, dia just tulis 931GB sajalah. Ada yang kata yang lebih tu dimakan oleh sistem reserve. Dia tepat tapi tak, dia betul tapi dia tak berapa tepat. Okey, untuk faham benda ni sebenarnya dia lebih straightforward. Jawapan dia lebih kepada straightforward ialah perbezaan dari segi ukuran tu sendiri. Macam 1 meter dengan meter dengan sentimeter ataupun km dengan miles. So beza dari segi situ sajalah. Untuk kita baca 1 terabyte which is 1 dengan 1 terabyte which is 1000 billion ataupun 100 billion. Macam itulah. Tapi komputer dia tak baca macam kita. Dia tak boleh nak buat bacaan 10, gandaan 10, gandaan 20. Dia tak boleh. Dia just guna gandaan 2. So, bila disamakan 1 terabyte dengan gandaan 2 tadi, dia akan dapat 19 bla 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 bla, which is apa yang anda nampak dekat skrin sekarang. Anda boleh tengok Seagate punya website. Mereka ceritakan benda ni secara lebih detail lah. But, back to basic. Kenapa berlaku perbezaan tu ialah sebab dari segi measurement SI tu sendirilah. Kita baca macam ni, komputer kita tak baca macam ni. That's why berlaku sedikit perbezaan. Tapi hakikatnya dia punya size tu sama saja. So kita tak perlu bimbang. Memang betul berlaku sedikit perbezaan. 931GB kadang-kadang kita jumpa 918GB. Sebab apa? Sebab sesetengah brand mereka dah pun buat sistem reserve. Mereka dah masukkan software-software mereka. So that's why dia makan juga kita punya hard disk tu. Kita boleh buat full format dan kita boleh dapat 931GB semula lah. So itu saja untuk video kali ini. Ada 5 soalan menarik yang saya telah kongsikan. Kepada 5 orang ni, anda boleh DM saya dekat IG untuk hantarkan anda punya, yang pertama pengesahan, yang kedua anda punya detail untuk saya hantarkan hadiah kepada anda. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak AGI. Kalau anda nak cari SSD yang Intel certified, anda boleh beli AGI punya SSD. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.